Akhir-akhir ini ramai yang tanya saya tentang RPS ataupun IRPS. Apa dia? Redeemable Preference Shares ataupun Islamic Redeemable Preference Shares. Itulah dia RPS ataupun IRPS. Baik, sebenarnya RPS ini dalam wujud kan, ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai saham keutamaan. Saham keutamaan ini ataupun RPS ini sebenarnya ditawarkan kepada orang yang kaya, orang yang banyak duit, at least kena ada 3 juta ataupun yang dipanggil sebagai high net worth ataupun sophisticated investor. Yang jadi masalah ialah apabila RPS ini ditawarkan kepada orang awam kan, sampai ke tahap ada yang terpaksa buat loan, buat pinjaman, buat pembiayaan peribadi semata-mata untuk melabur dalam RPS sebab ditawarkan keuntungan yang muluk-muluk. Dikatakan boleh bagi pulangan sampai 30% setahun, ada yang bagi pulangan 5-6% sebulan dan sebagainya. Sebenarnya RPS ini, yes, ia adalah pelaburan yang sah, samalah macam unit trust, samalah macam saham, private mandate dan sebagainya. Mana-mana syarikat yang nak keluarkan RPS, dia kena hantar information memorandum ataupun IM kepada Suruhanjaya Security. Baik, ia bukan bermakna Suruhanjaya Security mengesahkan pulangan tersebut dijamin. Bukan bermakna jaminan yang ditawarkan oleh ejen itu adalah pulangan yang dijamin oleh Suruhanjaya Security. Ia bukan bermaksud sebegitu rupa. Saya pernah ditanya sebenarnya daripada tahun 2021 lagi. Kalau tuan-tuan tengok, okey, ini contoh antara soalan yang diajukan kepada saya dan saya beritahu sebagaimana apa yang saya beritahu dalam video ini. Dan saya minta rakan saya yang tanyakan saya untuk emailkan kepada Suruhanjaya Security. Dan ini antara jawapan yang diberikan oleh Suruhanjaya Security. Tengok. Suruhanjaya Security pun menyuruh kita untuk buat due diligence. Maksudnya apa? Kena buat kajian, kena buat siasatan, kena buat sedikit study sama ada pelaburan tersebut pertama sesuai atau tidak untuk kita. Dan yang kedua, kena tahu, yes, mungkin ada RPS yang mampu bagi pulangan tinggi 20% setahun, 30% setahun, tapi kena ingat ia juga datang dengan risiko. Ada risikonya. Memang dah ada dah pun kes-kes orang yang melabur dalam RPS ini, akhir sekali syarikat tersebut tak mampu bagi dividen, tak mampu bagi keuntungan, dan akhir sekali apa nasib pada pelabur-pelabur tadi? Duit mereka hilang, mereka nak tuntut balik pun susah. Sebenarnya dalam buku Bijak Merancang Wang ini ada saya kongsikan tentang tips-tips pelaburan. Dalam buku ini ada banyak topik dan salah satu topiknya adalah tentang pelaburan. Tuan-tuan tengok dalam modul 5, tuan tengok kat sini daripada muka surat 190 sampai muka surat 220 ada dikongsikan topik-topik tentang pelaburan. Nampak tak, ada banyak topik. Okay, kita tengok bermula daripada muka surat 100 dalam modul 5 ni, muka surat 190 ada topik tentang pelaburan. Dalam ni ada bagi tahu tentang sebelum memulakan pelaburan, ada banyak langkah kan sebelum kita mulakan pelaburan. Nantinya saya kongsikan sikit. Pertama, kena pastikan cash flow positif kan, lebihkan bahagian surplus. Kemudian minimum surplus tadi adalah 10% untuk simpanan, 10% untuk pelaburan, 10% untuk perlindungan. Kemudian daripada 30% tadi boleh pecahkan 20% untuk simpanan dengan pelaburan tadi, boleh combine jadikan 20% dan seterusnya lah. Ada banyak step. Dan dalam ni juga ada contoh tentang pelaburan amanah saham kan, ada pelaburan hartanah, ada pelaburan private mandate, ada juga pelaburan emas pun ada dalam ni, yang ada dikongsikan tentang pelaburan emas pun ada. Kesimpulannya, sebelum kita melabur dalam apa saja instrumen kewangan, kena mulakan dengan ilmu kewangan. Apa pandangan anda tentang video ini? Boleh bagi komen dan jangan lupa untuk kongsikan video ini supaya lebih ramai yang aware. Dan akhir sekali, jangan lupa follow untuk dapatkan lagi lebih banyak tips-tips kewangan daripada Wakanda. Assalamualaikum.